Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum kita memulakan program ini, marilah sama-sama kita membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat malam semua. InsyaAllah pada program kali ini kita akan mengadakan sesi seminar mengenai yang bertajuk mencontohi akhlak Rasulullah dan pengurusan emosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam menangani cabaran kehidupan seharian. Jadi tajuk ini akan disampaikan oleh dua orang sahabat saya yang juga dikenali sebagai ahli panel, iaitu yang pertama Hakim Hilmi bin Muhammad Zuraini dan yang kedua bersama yang tampan lagi handsome iaitu Zikri Syahmi bin Azhar. Jadi sebelum saya melepaskan ini, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Jadi nama saya Muhammad Hazim bin Syekh Hasnan yang mengaji yang belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan kita, lebih baik kita saling mengenal dulu bersama ahli jemputan kita, yakni saudara Hakim. Pepatah Melayu ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Jadi, baiklah tanpa berlengah masa dan tanpa mengambil masa yang panjang, saya menjemput saudara Hakim untuk memperkenalkan diri beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Sebagaimana yang telah disebut oleh Tuan Moderator sebentar tadi, nama diberi Hakim Hilmi bin Muhammad Zuraini dan merupakan anak yang kelima daripada 6 orang adik-beradik. Dan kini saya merupakan salah seorang daripada pelajar program persediaan ijazah sarjana muda ataupun lebih elok disebut sebagai PPISNP di IPG Campus Tun Hussein On dalam bidang pengajian agama. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih saudara Hakim atas pengenalan diri sebentar tadi. Jadi tanpa membuang masa, sekarang saya menjemput pula saudara Zikri untuk menceritakan serba sedikit tentang diri beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator yang dirahmati Allah. Nama diberi Zikri Syahmi bin Azhar. Saya merupakan anak kedua daripada 3 adik-beradik. Saya juga merupakan pelajar PPISMP bagi option BM di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On. Terima kasih. Terima kasih saudara Zikri Syahmi. Jadi tanpa berlengah masa, seterusnya kita beralih pula kepada tajuk utama kita pada hari ini, iaitu mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengurusan emosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam menangani cabaran kehidupan seharian. Jadi pengurusan emosi ni telah pun diajar oleh Nabi kita ni amat penting dan wajiblah, dan seharusnya diri kita ni perlu kawal emosi dengan sebaiknya. Jadi bolehkah saudara Zikri Syahmi ceritakan sedikit tentang mengapa pengurusan emosi ni penting dalam kehidupan seharian? Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan yang telah ditujukan kepada saya. Sebagaimana yang kita tahu, kelahiran Nabi Muhammad SAW ke alam ini sememangnya satu rahmat yang amat besar kepada seluruh isi kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107 yang membawa maksud, dan tidaklah engkau diutuskan wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam. Dan rahmat yang terhasil ini telah menyinari segenap ruang kehidupan manusia, meliputi pelbagai bidang kehidupan sebagaimana penuhnya segala isi antara langit dan bumi. Malah secara khususnya kedatangan Rasulullah SAW ke alam maya ini ialah bagi mendidik umat manusia supaya berada dalam kesempurnaan akhlak dan sasiah. Akhlak dan sasiah ini
adalah juga personaliti dan peribadi yang menjadi asas kepada pembentukan tingkah laku. Dan kesempurnaan kepribadian serta akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tergambar sebagaimana kesempurnaan yang terkandung di dalam Al-Quran. Satu kesempurnaan kepribadian yang telah dididik dan dipupuk oleh kalamullah, malah segala pertuturan dan percakapan serta perbuatan baginda adalah berdasarkan kepada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya tanpa asas atau melulu tanpa bukti, dan tidak terjejas oleh pertuturan kerana menuruti kehendak hawa nafsu, keegoan diri maupun kejahilan terhadap membendung kehendak emosi yang tidak produktif. Inilah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu kelahiran yang membawa bersamanya kesempurnaan emosi dan perasaan. Matlamatnya ialah untuk diikuti dan menjadi panduan kepada golongan manusia tanpa perbezaan darjat dan keturunan. Kesempurnaan emosi dan perasaan yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam inilah yang wajar menjadi pegangan dan ikutan kita semua. Sebenarnya inilah juga apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa itu pengurusan emosi? Tentang apakah emosi positif dan emosi negatif. Malah ia juga berkaitan kecerdasan emosi serta konsep dan operasi Islami tentang pengurusan dan kecerdasan emosi yang mungkin amat janggal bagi sesetengah dari kita, tetapi inilah khazanah yang perlu diungkap kembali oleh kita semua. Ini juga adalah di antara beberapa rahmat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh alam. Ini dengan kelahiran junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjadikan manusia dari pelbagai unsur yang terdiri daripada tanah yang membentuk asas kepada pembentukan fizikal dan ditiupkan dengan unsur nyawa atau roh yang memberi tenaga, kehidupan dan kekuatan kepada fizikal. Persoalannya ialah di manakah kedudukan emosi atau Persoalannya ialah di manakah kedudukan emosi atau perasaan itu? Adakah ia sebahagian dari unsur fizikal atau roh? Atau adakah ia merupakan satu fungsi yang terhasil daripada gabungan aspek fizikal dan rohani? Kajian dalam neuroscience telah menyatakan bahawa emosi adalah sebahagian besar dari fungsi saraf atau satu manifestasi yang terhasil dari aktiviti otak manusia. Manakala dalam Islam, roh amat berperanan dalam memandu sebarang aktiviti dalam pemikiran, perasaan dan perbuatan manusia. Roh amat memerlukan jasad yang secara fizikalnya melengkapi hakikat insan dan begitu juga jasad yang memerlukan roh bagi meneruskan kehidupan. Malah, roh turut dinyatakan mempunyai keupayaan untuk berasa takut dan gembira, baik di saat hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti. Bertepatan dengan apa yang digambarkan dalam Al-Quran yang telah menceritakan tentang keadaan dan perasaan manusia apabila mereka dihumban ke neraka dan juga kegembiraan mereka apabila menjadi penghuni syurga. Keadaan ini telah menggambarkan bahawa Allah dalam surah Az-Zumar, satu surah yang banyak menceritakan hal berkaitan ahli syurga yang dipenuhi kegembiraan dan ahli neraka yang diselubungi kedudukan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman bahawa dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kerana kemenangan mereka, mereka tiada disentuh oleh azab. Yang ini neraka dan tidak pula mereka yang berduka cita. Surah Az-Zumar ayat ke-61. Pada umumnya, emosi ialah satu reaksi dalaman yang mempunyai kualiti ekspresif dan mempengaruhi pemikiran, perasaan
dan tingkah laku individu. Emosi juga boleh mempengaruhi tingkah laku seorang individu itu dan individu terbabit juga mampu untuk mengawal reaksi emosinya. Namun, perkara ini amat mengelirukan manusia lantaran ketidakfahaman terhadap fitrah kejadian manusia itu sendiri. Lalu, mengakibatkan ramai individu yang tidak mampu dalam mengawal emosi, malah sebaliknya dikawal oleh emosi mereka sendiri. Dengan ini terdapat maafkan saya. Dengan ini terdapat dua jenis emosi iaitu negatif atau positif yang tergolong ke dalam dua kategori, sama ada membina atau merosakkan. Berhubung dengan perkara ini, seorang tokoh keilmuan Islam yang tidak asing lagi iaitu Dr. Muhammad Usman Najati ada menyatakan bahawa reaksi dalaman terhadap sesuatu perkara, pengalaman atau peristiwa mencorak kepada kepelbagaian emosi yang terdiri daripada rasa marah, sedih, duka, kecewa, takut, gembira dan suka serta kasih sayang. Malah, kelahiran Rasulullah SAW ini pula telah memberi panduan kepada manusia untuk mempelajari dan memahami tentang reaksi emosi dan kaedah pengurusan emosi. Jika ditinjau pada hari ini, berkaitan dalam kecerdasan emosi ialah mengenali jenis emosi, memahami emosi diri dan emosi orang lain. Mengetahui bagaimana emosi tercetus dan kesannya kepada pembangunan diri serta perhubungan. Melalui wahyu dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar umatnya untuk mengenali apa itu emosi. Pelbagai jenis reaksi emosi telah diterangkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam seperti perasaan marah, suka, sedih, gembira, malu, takut dan gebentar serta sebagainya. Sebagai contoh dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai emosi sedih sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-277 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Pada mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Manakala berkaitan dengan perasaan benci, Islam menyarankan agar tidak wujud kebencian yang melampaui batasan perikemanusiaan dan pada masa yang sama agar meletakkan rasa kebencian tersebut terhadap perkara yang membawa kepada syirik, kekejaman dan kemaksiatan. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna saudara Zikri. Panjang sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Zikri tadi memang benar. Jika kita sedang marah, seeloknya kita menahan diri dan memperbanyakkan sabar agar kita mendapat redha Allah dan menjauhi hasutan syaitan. Begitulah serba sedikit sebanyak yang mungkin mengenai pengurusan emosi atau emotional management. Seterusnya, akhlak juga tidak kalah dalam kepentingannya dalam kehidupan seharian kita. Banyak yang telah Rasulullah SAW telah mendidik kita. Antaranya, kita wajib berbuat baik kepada ibu bapa, menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan banyak lagi. Maka, saya memberi peluang pula kepada saudara Hakim untuk menyampaikan dengan lebih lanjut mengenai akhlak Rasulullah SAW. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Tuan Moderator yang amat bijak lagi kacak lagi bergaya. Jadi umum mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW dilahirkan dengan memenuhi kemuliaan akhlak serta menjadi contoh ataupun teladan kepada seluruh umat manusia. Baginda SAW mempunyai peribadi yang sangat luar biasa. Malah Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyebutkan bahawa Rasulullah SAW adalah manusia yang berbudi pekerti luhur serta baginda mempunyai akhlak sebaik-baik manusia.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Sebagai umatnya, kita semua perlu semua akhlak baginda sangat dituntut untuk diikuti dalam kehidupan seharian kita. Terlalu banyak akhlak baginda yang baik untuk diikuti. Namun pada hari ini masa mencemburui kita, jadi saya akan menceritakan 4 sahaja akhlak Nabi yang paling utama yang perlu diikuti oleh manusia. Iaitu yang pertama adalah jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah yang terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari usianya, iaitu daripada kanak-kanak lagi sehinggalah akhir hayat baginda. Sehingga juga baginda digelar sebagai alamin yang bermaksud dapat dipercayai. Antara buktinya semasa baginda menjalankan perniagaan, baginda terkenal sebagai seorang peniaga yang jujur dan amanah dan turut disukai oleh ramai orang. Kita terus pergi kepada akhlak baginda yang kedua, iaitu akhlak pemaaf. Sikap pemaaf baginda selain tidak berdendam sangat ketara dalam diri baginda, terutamanya dalam usaha dakwah baginda terhadap masyarakat Mekah. Baginda banyak menerima hentaman, makian maupun cacian serta menyumpah seranah baginda. Selain itu, pelbagai ugutan untuk mencederakan dan membunuh baginda. Namun baginda tidak menyimpan marah tersebut ataupun dendam tersebut kepada pelaku tersebut. Semasa berdakwah di Taif, Nabi Muhammad SAW mengalami cedera yang amat teruk akibat dituju atau dibaling batu oleh penduduknya. Namun tidak terdetik pun ke atas hati baginda untuk membalas balik perbuatan itu, walau ditawarkan oleh malaikat untuk menjatuhkan gunung atas penduduk yang melakukannya. Namun baginda menolak, bahkan mendoakan kesejahteraan kepada mereka yang mencacinya. Dan akhlak baginda yang ketiga ialah tawaduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sikap tawaduk yang tinggi dalam setiap aspek, termasuklah dalam percakapan, tingkah laku, perbuatan serta keseluruhan kehidupan baginda. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan dan memandikan unta, menyapu rumah, memerah susu kambing, menjahit sepatu, menampal baju, makan bersama pelayan, menggiling biji-bijian, membeli sesuatu dari pasar kemudian dibawa sendiri ke rumahnya, menyalami tangan orang yang kaya, miskin, besar dan kecil, mengucapkan salam pertama kali kepada orang yang dilihatnya, baik tua ataupun muda, hitam ataupun putih, budak atau merdeka. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga berjalan tanpa memakai alas kaki serta menunggangi apa-apa sahaja seperti kuda, unta tanpa mengutamakan kedudukannya. Jadi jelaslah di sini bahawa tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu telah dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kita terus pergi kepada akhlak baginda yang terakhir, iaitu akhlak merendah diri. Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali menolak apa-apa perlawanan atau jemputan sama ada dari golongan bangsawan maupun rakyat biasa. Baginda juga gemar makan bersama sesiapa sahaja termasuklah golongan hamba. Bahkan baginda sangat membenci perbuatan orang yang berdiri hormat apabila bertemu baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga gemar duduk serta bergurau bersama para sahabat tanpa membeza-bezakan mereka, walaupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang berada di atas mereka. Walaupun bergelar sebagai pemimpin yang tertinggi pada zaman itu, kehidupan baginda juga sederhana dan tetap berpakaian ringkas serta tidak mengamalkan kehidupan yang mewah. Itu sahaja daripada saya. Saya menyerahkan semula sesi ini kepada Tuan Moderator kita. Terima kasih saudara Hakim atas perkongsian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat ini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Jutaan terima kasih kepada saudara Hakim dan Zikri kerana sudi berkongsi ilmu beliau dengan kita. Semoga ilmu yang disampaikan daripada beliau dapat menjadi pedoman buat kita semua. Saya mengakhiri ucapan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.